Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Nasuha binti Muhammad Safawi dari Kuala Terengganu ingin menyampaikan tazkirah saya yang bertajuk Ibrah Pengorbanan Siti Hajar dalam surah Ali Imran ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imran alal alamin, yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, ahli keluarga Nabi Ibrahim dan ahli keluarga Imran melebihi seluruh alam. Pada surah Ali Imran ayat 33 ini saya fokus kepada keluarga Nabi Ibrahim. Siti Hajar merupakan pembantu rumah di dalam keluarga Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dengan tidak mempunyai zuriat sehinggalah usia mereka tua. Siti Sarah mengawinkan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim. Selepas perkahwinan mereka antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, maka Allah menurunkan zuriat sulung mereka yang bernama Nabi Ismail. Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim berhijrah dari Mesir ke Mekah bersama isterinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke suatu lembah. Isteri dan anak Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk menetap di lembah yang gersang itu. Lembah yang tidak mempunyai manusia, haiwan maupun tumbuh-tumbuhan, dengan mempunyai bekalan yang tidak cukup. Siti Hajar bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, adakah ini perintah dari Allah?" Nabi Ibrahim menjawab kepada isterinya Siti Hajar, "Ya, benar, wahai isteriku Siti Hajar." Selepas ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim, Siti Hajar redha dan sedar bahawa ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Siti Hajar yang mempunyai tauhid yang kuat, takwa dan iman di dalam hatinya yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Hajar mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya dan anak bayinya. Siti Hajar tidak berserah diri, tidak hanya sekadar duduk sambil berdoa kepada Allah. Siti Hajar melihat sesuatu seolah-olah air di Bukit Marwah. Di situlah bermulanya Siti Hajar berulang-alik dari Safa ke Marwah, berulang-alik selama 7 kali. Selepas berulang-alik 7 kali dari Safa dan Marwah, Siti Hajar berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Siti Hajar berulang-alik dari Safa ke Marwah, Siti Hajar melihat anaknya Nabi Ismail di tempat yang beliau tinggalkan Nabi Ismail. Terkejut Siti Hajar apabila melihat di telapak kaki Nabi Ismail keluarnya air mata air yang keluar dari tanah tersebut. Maka air itu mengalir terus menerus tanpa henti. Air itu dikenali dengan air Zam-Zam, air yang barakah dari zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sehinggalah ke zaman Rasulullah SAW, dan air Zam-Zam tidak akan pupus sehingga air kiamat. Ketika bersa'ilah jemaah haji atau umrah merasai pengorbanan Siti Hajar yang besar sehingga sa'i merupakan syiar Islam, iaitu keagungan dalam Islam ketika melakukan haji atau umrah di Mekah. Siti Hajar seorang yang mempunyai sifat istimewa, iaitu seorang yang tabah, cekal, sabar dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas berusaha mencari air dan bantuan dari Bukit Safa dan Marwah. Ibrah daripada pengorbanan Siti Hajar
memberi impak positif dalam diri jemaah umrah atau haji. Dan Siti Hajar mengajar kita pengorbanan seorang isteri, pengorbanan seorang ibu yang sanggup meninggalkan anaknya yang masih bayi untuk mencari bekalan dan bantuan dari Bukit Safa ke Marwah. Dengan perjalanan dari Bukit Safa dan Marwah yang panjang berulang selama 7 kali. Masya Allah, sungguh besar pengorbanan Siti Hajar yang mempunyai tauhid dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, Siti Hajar seorang wanita yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taat kepada suaminya Nabi Ibrahim, dan seorang ibu yang berkorban mencari bantuan dari Safa ke Marwah sebanyak 3 kali. Bab kata pepatah, usaha tangga kejayaan dan hasil pasti tidak mengkhianati usaha. Sekian, ini saja tazkirah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.